Muslimin muslimah rahimahumullah. Dan alhamdulillah pada malam ini sudah kita dapat bertemu dan kita akan mengambil kegiatan tentang pengajaran dan renungan tentang perjanjian Aqabah yang pertama, sebagaimana yang kita telah membaca pada minggu yang lalu, iaitu bagaimana setelah datang, iaitu wufud ataupun gerombolan perwakilan yang datang di kalangan Aus dan juga Khazraj, penduduk Madinah, datang ke Mekah untuk menunaikan haji. Maka Nabi SAW telah mengambil kesempatan untuk menyampaikan dakwah Nabi SAW kepada mereka. Jadi apa yang berlaku ketika mana perjanjian Aqabah, maka Nabi SAW bertemu dengan mereka. Yang ini yang berlaku setelah mana permulaan dakwah Nabi tahun pertama, kita dah belajar tahun kedua, tahun ketiga, bermula daripada 4 orang yang pertama masuk Islam, iaitu Sayyidatina Khadijah, kemudian yang kedua Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Zaid bin Harithah, kemudian yang keempat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ajma'in. Dan mereka lah 4 golongan yang pertama. Setelah daripada itu, jumlah daripada 4 orang itu bertukar jadi 40 orang. Bagaimana pertukaran ini? Iaitu dengan cara apa yang ada keletihan pada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia antara salah seorang tajir peniaga. Jadi peniaga ini dia mempunyai kemahirannya, iaitu berhadapan dengan
Mekah pergi ke Syam. Di Syam ada pendeta-pendeta, misalnya pendeta Nasrani yang masih lagi berpegang dengan kitab-kitab yang lama. Maka bila pergi ke sana, akhirnya bertemu dengan seorang pendeta dan ditanyakan tentang kebenaran Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad itu bila akan Nabi akhir zaman ataupun agama yang benar. Kata pendeta Nasrani, setahu kami agama yang benar itu akan muncul di tempat yang kamu datang, iaitu Mekah. Nak tak nak kamu kena tunggu. Kamu kena tunggu. Maka dia kata kau kena balik semula ke tempat kau, kerana kat situlah akan datang, akan lahir seorang Rasul akhir zaman. Akhir sekali dia balik, dalam perjalanan balik itulah dia ditangkap oleh penyamun, oleh pencuri, dipanggil Fatmah Tarik, sehingga beliau ditikam. Bila beliau ditikam itulah dia mendoakan, Allahumma in haramtani ala haq. Ya Allah, kalaulah engkau telah mengharamkan kepada aku, kau tak benarkan aku bertemu dengan kebenaran, fala tahrim ala walidi, ala walid, janganlah engkau haramkan anak aku daripada kebenaran ini. Bapa tak dapat kebenaran, dapat dekat anak yang bernama Sa'ad bin Zaid. Anaknya di antara as-sabiqun al-awwalun yang masuk Islam pada waktu tersebut, dan berkahwin dengan adik Umar al-Khattab yang bernama Fatimah al-Khattab, Fatimah binti Khattab. Kahwin dengan dia. Waktu kahwin itulah diceritakan waktu dua orang dah masuk Islam, sehinggalah mereka baca Al-Quran dalam rumah, sehingga didengari oleh Umar. Datang Umar menampar pula Sa'ad bin Zaid. Bapa kena penampar dengan bapa Umar, anaknya pula kena penampar dengan Umar. Maka menampar dua orang. Tapi ini yang berlaku, daripada 4 orang jadi 40 orang. Akhir sekali daripada 40 orang itu bertukar berjumlah hampir kepada 600 orang yang masuk Islam selama 13 tahun Nabi SAW berada di Mekah. 13 tahun, jumlah 600 dan belasan orang yang masuk Islam. Dan tentangannya, Masya Allah, terlalu dahsyat. Kita dah ceritakan pada tahun-tahun kenabian yang lalu. Dan disebabkan oleh kerana cabaran yang terlalu hebat, maka nak tak nak, maka Nabi telah mengungkapkan cara berdakwah Nabi SAW. Daripada bercakap kepada penduduk tempatan tetapi kesannya tak seberapa, maka Nabi SAW memulakan dakwah Nabi luar daripada Mekah. Mulanya pergi ke Ethiopia, Habsyah, balik semula, pergi ke Taif, tak berjaya, balik semula. Akhir sekali menunggu datangnya delegasi daripada ke mana orang datang menunjukkan haji. Ini kepentingan yang patut-patut kita buat bagi sesiapa saja. Sebagaimana tadi saya terdengar mula-mula sampai tadi sahabat kita bercakap, balighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW sehingga menyebabkan Islam itu tersebar. Nabi mulakan dengan cara bertemu orang perseorangan, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar, sehinggalah orang itu merasakan rasa seronok. Maka dilihat kepada kemampuan orang itu untuk terima, akhir sekali dibawa bertemu dengan Nabi SAW di rumah Al-Aqab di Al-Aqab. Seterusnya, sebagaimana yang kita bacakan cerita bagaimana Nabi bertemu dengan 12 orang, iaitu Quraish dan juga Khazraj. Bila bertemu dengan mereka mengatakan, kami dengar cerita kata Nabi akhir zaman itu akan datang. Kerana datang cerita ini daripada puak Yahudi. Tapi puak Yahudi kata Nabi ini akan menuntut bela untuk orang Yahudi, bukan untuk kami. Tapi bila kami bertemu dengan engkau, ceritanya adalah sebaliknya. Dan kat situlah mereka mula mempercayai Nabi, sehinggalah mereka berbai'ah pada waktu tersebut. Apa kata pengajaran dan renungan dalam cerita ini? Maka kata dia, di sini kita perhatikan Nabi SAW sewaktu menjalankan usaha dakwah bukan setakat menyeru uaknya sahaja daripada kabilah Quraisy. Bahkan Nabi SAW juga menyeru dakwah kepada seluruh kabilah-kabilah yang mengunjungi kota Mekah pada waktu tersebut. Sebab itu kita jangan sekadar tumpukan bila mana kita nak berdakwah ni, jangan hanya sekadar kepada geng-geng kita, orang yang kita kenal. Ibda bin nafsik summa liman ta'un. Ibda bin nafsik summa taqil. Mulakan dengan diri kamu, kemudian kepada orang yang berada di sekitar kamu. Mulakan dengan kita ni. Sebab itu penting sangat-sangat, terutama kita yang lelaki.
Nak tak nak kita kena ada ilmu, kena cari ilmu. Bila ada ilmu kena sampaikan. Nak buat apa? Amalkan dalam diri, kemudian dengan sesiapa yang ada bersama-sama dengan kita. Dan jangan hanya pilih kepada orang-orang yang tertentu. Siapa sahaja maka kita cakap agama ni pada semua tempat. Bukan hanya pada dalam surau kita cakap agama, kat luar surau kita cerita tentang bab dunia. Tidak. Mana-mana tempat yang kita ada peluang maka kita sampaikan. Tengok bagaimana Nabi SAW, Nabi tak pernah pun buang masanya, melainkan Nabi akan ceritakan tentang agama pada semua tempat. Nabi berada dengan kanak-kanak. Ibnu Abbas menceritakan, bahkan hadis Jabir, satu hari Nabi hanya sekadar duduk dengan budak pun, tapi Nabi itu tetap Nabi sampaikan dakwah Nabi kepada seorang budak. Kerana kesan seorang kanak-kanak itu lebih hebat dan mulia dibandingkan dengan orang dewasa. Kanak-kanak yang dididik, apa Nabi buat? Waktu ketika mana Ibn Abbas waktu masih kecil, dia kata aku duduk dengan Nabi, tiba-tiba kata Nabi SAW, ya ulam samillah wa kul bi yamini wa kul fi ma yali. Wahai budak, bacalah bismillah, makan dengan tangan kanan, makanlah benda yang ada kat depan. Seorang kanak-kanak pun Nabi sampaikan dakwah. Bagaimana juga dakwah dengan orang-orang yang tua. Bahkan dalam hadis yang lain menceritakan bagaimana Nabi SAW ketika mana dengan sahabat, waktu makan pun, kisah Abu Zar, waktu Nabi keluar daripada masjid, tiba-tiba bertemu dengan Ashabus Suffah yang menginap di Masjid Nabawi. Ramai orang. Nabi akan tanya kepada mereka, dah makan ke belum? Nabi tanya. Sebab tu kadang-kadang dakwah mungkin bermula dengan makanan, mungkin bermula dengan duit, mungkin bermula dengan bantuan yang lain, mungkin bermula dengan senyum, mungkin bermula dengan salam, mungkin bermula dengan mesej. Macam-macam cara yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Tujuannya tak lain dan tak bukan hanya nak sampaikan dakwah. Bila keluar daripada masjid, Nabi mulakan dakwah dulu. Bahkan orang-orang kadang-kadang orang yang biasa ni, kita tak perlu datang keluar-keluar tengok-tengok muka dia. Sabda Nabi SAW kata gila tak apa. Tak payah nak berat-berat, tapi benda yang simple. Dan makan tu belum. Dia kata belum. Saya pun tak makan lagi. Jom kita pergi makan. Oh, pergi makan. Bila dah pergi makan, bawa pergi ke mana? Bawa pergi ke rumah Abu Zar. Abu Zar sembelih kambing. Sembelih kambing, makan, semua makan. Dah selesai dah makan, tiba-tiba Nabi sebut ayat yang terakhir. Apa dia? Dalam surah Rasulullah SAW. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dah makan kenyang dah, tiba-tiba Nabi baca satu ayat Al-Quran. Ni kita dah jamu makan, dah bagi macam-macam. Kau dengar aku nak cakap. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sesungguhnya Allah akan tanya kamu tentang nikmat yang kamu telah dapat. Sahabat pun tanya. Sebab pelik, tiba-tiba keluar ayat ni. Sahabat tanya, adakah kambing yang kita makan ini Allah akan tanya? Ya, kata Nabi SAW. Kambing yang dah masuk kat dalam perut kita pun Allah akan tanya. Dakwah itu salah satu cara Nabi SAW berdakwah. Cerita ketika mana Nabi sedang bermusafir, duduk berehat kat mana? R&R, tengah padang pasir. Apa dah ada pokok, satu pokok saja tengah padang pasir. Nabi duduk bawah pokok, tunggu penat, berhenti penat. Nabi minta sahabat ambilkan satu banting kayu. Nabi duduk, dia orang semua tengah melihat. Nabi pegang banting kayu tu. Ni kreatif, kita kata kreatif dalam dakwah. Apa saja yang ada, gunakan. Ambil banting kayu, gariskan kat atas pasir, buat lukisan. Nabi kata ini adalah tariq syaitan, jalan syaitan belah kiri. Yang ni pula siratul mustaqim, jalan yang lurus. Yang jalan yang bengkok, jalan syaitan. Ini jalan yang lurus, siratul mustaqim. Wa inna hadhihi siratal mustaqim fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Inilah dia jalan yang lurus. Jalan yang lurus, maka ambillah jalan ini, jangan kamu berpecah belah yang boleh menyebabkan kamu terkeluar daripada jalan yang lurus. Benda yang simpel tapi dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in. Sebab tu pendekatan dalam bab ini cukup penting, bahkan pendekatan yang paling lunak yang digunakan oleh Nabi SAW. Dan pada permulaan, siapa yang mengkaji tentang ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat Makkiyah ni, apa ayat Makkiyah? Kebetulan pagi tadi kami bincangkan tentang ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah ni bukan nak maki orang. Semua orang yang Makkiyah kita cerita ni ustaz. Kata malam tu ayat Makkiyah boleh maki orang. Bukan maki orang ayat Makkiyah. Makkiyah ni kerana ayat itu diturun
Seakan-akan nak gambarkan salah satu cara Nabi SAW berdakwah pada waktu tersebut berhadapan dengan orang yang keras, orang Mekah. Tersebut wallahi ma arif taqul ana sa'altu wahid fi Saudi raftul al-umrah qabla 3 ashhur kida yani sa'altuhum ma ra'yukum yani bi ahli Makkah ta'al ايش يقول هذول يعني قلب الحجر يعني خاصية قلبهم يعني قاسي ايوه قاسي يعني مشان مكة كله حجر يعني لذلك يعني في العصر النبي صلى الله عليه وسلم طبعا حتى يعني كانوا قاسي القلوب. ايوه قاسية القلوب صحيح. Iaitu orang pergi Mekah jumpa dengan orang-orang yang bekerja kat Mekah, orang Arab tu, tanya mereka apa pandangan kamu tentang apa namanya dia orang minta buka langsung sikit langsung. Baik, dari kita boleh buka dia. Bukan nanti. Baik, tanya orang Mekah. Apa kata orang Mekah? Dia kata orang-orang Mekah ni hatinya keras, hatinya hati batu, hatinya hati yang gelap dan hitam. Kalau zaman hari ini begitu, bagaimana dengan zaman Nabi SAW? Nabi berhadapan dengan orang yang keras yang seperti itu. Bila berhadapan dengan orang yang keras, cara teknik berdakwahnya, boleh tak kita nak gunakan kekerasan? Tak boleh. Yang pertama, jumlah muslimin jumlahnya minoriti sedikit berhadapan dengan jumlah yang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, penduduk Mekahnya pula orang yang kasar dan ganas. Keadaan umat Islam adalah mustad'afin, orang-orang yang lemah. Kalau dah tahu kita tak mempunyai kemampuan, kalau nak berhadapan dengan kumpulan yang kuat, maka jangan duk cari pasal. Jangan duk cari pasal. Apa yang nak kena ubah? Jangan ubah orang, ubah teknik. Ubah orang bukan satu benda yang senang. Nak ubah orang ni, tiba-tiba kita tengok orang tak terima, kita nak ubah dia dengan drastik. Ini bukan kerja kita. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah dah beritahu, sesungguhnya kamu wahai Muhammad tak mampu pun nak bagi hidayah kepada sesiapa pun yang kamu nak. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang boleh bagi hidayah kepada sesiapa yang dia nak. Fabima rahmatun minallahi linta lahum. Allah kata, kalau tidak dengan rahmat aku, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu wahai Muhammad tak mampu pun nak lembutkan hati-hati manusia. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau sekiranya kamu bersifat keras, kamu bersifat tegas, lam faddu min hawlik, kamu akan dapati orang akan lari daripada kamu. Kalau kita bersifat keras. Sebab tu Nabi gunakan cari teknik yang paling bertepatan, yang paling sesuai untuk nak tarik hati, nak pegang hati mereka. Bukan nak pegang fizikal, tapi nak pegang hati terlebih dahulu. Kalau hati dah dipegang, jadi sebagaimana Bilal bin Rabah, jadi sebagaimana Sa'id bin Zaid, jadi sebagaimana Zaid bin Harisah. Panggil saja, ya Zaid, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Jawab terus. Nabi panggil saja, demi engkau bapakku dan emakku ya Rasulullah. Nabi itu, jadi Nabi SAW panggil, nak tunjukkan betapa tempat Nabi itu berada kat dalam jiwa mereka. Abu Bakar As-Siddiq, bila Nabi SAW minta diinfakkan harta, apa kata? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, aku bawa semua harta. Apa yang kau tinggalkan untuk keluarga kau? Kata Abu Bakar As-Siddiq, Allah dan Rasul aku tinggalkan untuk keluarga kau. Nak ceritakan bila sayang ni, bila Nabi dah pegang hati, waktu tersebut semuanya dijadikan Allah dan Rasul berada kat depan. Ini yang berlaku kepada kumpulan as-sabiqun al-awwalun, kumpulan sahabat Nabi. Kalau Nabi pegang hati mereka, bila mana dakwah itu bertepatan, kena betul dengan teknik. Kita hari ini dakwah dengan kasar, dakwah dengan keras, bukan tegas, keras. Dakwah kita memaksa, bukan kita berdakwah tapi kita paksa orang untuk ikut kita dengan keras. Maka ini salah satu cara yang tak kena sebagaimana yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita tengok bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat menguasai manusia-manusia yang keras tetapi dengan tekniknya.
Apa tekniknya? Bila kita perhatikan ayat-ayat yang diturunkan di Mekah yang disebut, iaitu ayat Al-Makkiyah, ayat-ayat Al-Quran yang turun kat Mekah, maka kita akan jumpa beberapa ayat, cara sifat-sifat ayat. Antara ayat-ayat Mekah ni ayat-ayat yang menceritakan tentang perihal hari kiamat. Allah cerita tentang hari kiamat dan Nabi SAW sampaikan hari kiamat ini kepada mereka. Dan ayat Makkiyah ni kebaikan cerita tentang hari kiamat, cerita tentang akidah, dibetulkan akidah dan disebut benda yang menakutkan mereka, antaranya perkara-perkara yang bakal berlaku kepada mereka. Contoh, amma yatasaalun, mereka bertanya kepada, mereka saling bertanya tentang apa mereka bertanya-tanya. Anin nabail azim, mereka bertanya tentang satu peristiwa yang sangat besar. Allazi hum fihi mukhtalifun, yang mana pada benda yang mereka perselisihkan itu, iaitu tentang hari kiamat. Mereka perselisihkan betul tak betul hari kiamat ini akan datang. Nabi SAW datang ceritakan mereka tentang apa yang bakal berlaku hari kiamat, supaya mereka rasa gerun dan takut. Diceritakan kepada mereka tentang azab neraka supaya mereka rasa gerun dan takut. Digunakan uslub menakutkan hati-hati mereka dengan diceritakan ayat-ayat yang sebegitu rupa. Antaranya dengan cara banyak ayat-ayat Mekah ni ayat penerangan. Sebab itu ayat-ayat yang dimulakan dengan qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, ini adalah ayat-ayat Makki ataupun ayat-ayat Makkiyah yang diturunkan di Mekah. Nak sebutkan pada di Mekah ni kena sampaikan kepada mereka, cakapkan kepada mereka. Berbeza dengan Madinah adalah ayat hukum, kalau orang dah pun beriman dan iman mereka dah pun cukup kuat pada waktu tersebut. Ini uslub. Lepas tu bila kita nak mula berdakwah pada orang ni, tengok siapa yang ada kat depan kita. Kullu maqam maqal, pada setiap tempat itu ada cara bercakapnya. Pergi duduk tengok kampung ni, contohnya orangnya pasien tak hampir ke solat jemaah, pasien orangnya dia tak peduli sangat tentang benda-benda dalam bab agama, maka mungkin kita boleh sentuh dalam bab tu. Tengok kat sini pula kita bercakap di hadapan kita ni orang muda-muda, maka orang muda-muda, cara orang muda-muda pula yang kita kena tampilkan pada waktu tersebut. Sebab tu kullu maqam maqal, pada setiap tempat itu ada cara bercakapnya. Bahkan Nabi SAW pernah bercakap dengan kanak-kanak, dan bagaimana dia nak bagi kanak-kanak itu tertarik pada beliau, maka Nabi tengok apa benda yang kanak-kanak itu suka. Seorang kanak-kanak ni dia bela satu burung, iaitu burung Nu'aim. Ya Aba Umair, madza fa'ala Nu'aim. Nu'aim maksudnya, dia kata, wahai Abu Umair, apa yang burung kau tengah buat? Terkejut budak ni, Nabi tahu apa yang aku tengah main. Burung dia Nabi tahu. Nak ceritakan, Nabi ambil tahu tentang cerita budak-budak, apa yang budak-budak suka. Ini budak-budak suka Upin dan Ipin. Contohnya, alangkah mulianya kalau contoh ada orang yang pandai terror dalam bab mungkin membikinkan filem-filem kartun, dan dalam diri dia ni ada semangat untuk nak berdakwah. Alangkah hebat dia boleh buat filem-filem yang baik, cerita tentang dakwah yang untuk tarikan kepada anak-anak. Daripada apa yang kita lihat hari ni, cerita apa Frozen. Saya dah dengar anak saya sebut Frozen, saya dah ingat apa itu. Pokoknya ada cerita kartun Frozen, Snow White lah, apa lagi cerita-cerita yang princess lah dan sebagainya. Kenapa kita tak createkan filem-filem kartun yang ada unsur Islami? Sekarang ni ada tapi tak banyak sangat-sangat. Ini penting ni, kita nak pegang jiwa-jiwa yang ni, orang muda kita antaranya yang ada kemahiran. Maka tak perlu, bukan nak suruh dia orang pegang Quran, baca Quran depan orang, bukan nak suruh semua mengajar macam yang saya buat, bukan. Apa saja peluang yang kita ada, kau pandai terror dalam bab filem, kau buat filem. Kau terror dalam bab yang lain, kau buat. Tadi petang saya tengok ada satu dalam YouTube, kisah seorang saintis, dia buat kajian tentang hari kiamat berdasarkan ayat Al-Quran, dan dia cuba cari poin yang boleh dimasuk oleh bab sains dan sebagainya, astronomi, untuk nak membenarkan apa yang Al-Quran sebut. Masya Allah, satu benda yang cukup hebat. Bidangnya adalah bidang sains, tapi dakwahnya dengan dakwah menggunakan sains. Tak ada masalah. Kita sebagai seorang doktor antara orang yang bertemu dengan pelanggan-pelanggan, dengan pesakit-pesakit, lagi-lagi dah terbuka luas untuk dia menyampaikan dakwah. Kali orang datang, saya pernah, anak saya tangan dia bila dilahirkan tangan bengkok, jari bengkok. Bila jari bengkok,
kita orang lelaki ni dia tak peduli buat macam mana dari kau biar je. Orang mak kata tak, kita pergi jumpa doktor. Pergi jumpa doktor kata dia ni ada masalah tulang dia. Tak apa, saya referkan pergi ke Pantai, jumpa dengan seorang doktor. Jumpalah pakar bahagian dari doktor tu sekolahkan saya sebab dia tak tahu saya ustaz saja. Dia tahu saya ustaz lagi dia sekolahkan saya. Baik. Dia kata kita nak buat macam mana? Dia kata Allah yang bagi jadi sikit tu dia pun. Dia kata ni Allah yang buat. Kenapa kita nak buat pula? Dia pula dakwah pada kita. Dia kata kita ni bagi orang Islam, dia kata yang pertama sekali reba Allah bawa jadi sikit. Belum cerita dekat Syria, cerita dekat Palestin, cerita dekat Iraq, orang yang tak ada tangan. Kau baru sikit ni pun kau dah gelur lah. Kita diam, kita tahu ustaz yang apa yang dia tak tahu. Tapi nak cerita boleh buat. Orang waktu tengah sakit, siapa pernah baca satu buku, dia panggil buku apa namanya, kisah seorang doktor, pengalaman seorang doktor. Dia panggil apa Muhammad Musyahadatul Tabib. Satu buku tajuk dia Musyahadatul Tabib, penyaksian seorang doktor pakar. Ni doktor pakar ni, tapi dia jadikan waktu dia kerja doktor ni lah, medan dakwah dia bukan dekat luar, tapi medan dakwah dekat dalam hospital. Akhir sekali mungkin dia tak dapat nak sampaikan ke hospital. Akhir sekali dia garang pula buku, dia sebarkan, ceritakan pengalaman dia. Tapi pengalaman dia tadi itu cukup yang berharga bagi orang yang suka kepada agama. Apa yang dia buat? Dia garang satu buku Musyahadatul Tabib ni. Dia cerita pengalaman dia, cerita orang yang berada di saat-saat sedang nazak nak mati. Dr. Jubair nama dia, Dr. Abdullah Jubair daripada Riyadh, Saudi. Garang buku, dia cerita, dia katakan, saya bertemu dengan banyak orang yang berkeadaan waktu sedang nazak, dan apa yang saya saksikan, orang yang nak meninggal, apa yang dia suka kat dunia, maka dia meninggal dengan keadaan benda yang dia suka. Dia sebut ahlul muzik yamut bil muzik. Orang yang ahli muzik ni mati dengan muzik. Ahlul Quran mati dengan Quran. Ahli muzik mati dengan muzik, ahli Quran mati dengan Quran. Dia pun cerita pengalaman pertama. Dia kata satu keluarga waktu dia masuk bertugas pada hari itu, tiba-tiba pergi cek, ada satu orang tua, iaitu dia punya pernafasan, oksigennya dah pun turun rendah, menunjukkan yang dia berada dalam keadaan nazak, nak mati, tunggu masa saja. Bila dah berada keadaan macam tu, dia pun beritahu ke anak-anak dia, bapa kamu sedang nazak, maka buatlah sesuatu benda yang dia suka. Apa yang bapa kamu suka? Kata anak-anak ni, bapa kami suka muzik. Bila dah kata suka muzik, anak-anak dia kata tak apa, buatlah apa yang kamu nak buat kat dia, yang benda yang dia suka sebagai benda yang terakhir. Akhir sekali dipasangkan muzik pada bapaknya meninggal dalam keadaan dengan muzik. Yang peliknya, bila pasang muzik, pernafasan dia tadi terus naik, maknanya seronok, menunjukkan keseronokan dia. Bila dipasang muzik, oksigennya akan naik balik. Bila ditutup muzik, oksigennya akan turun balik. Maknanya dia suka pada apa yang dia suka kat dunia. Akhir sekali meninggal dalam keadaan dengan muzik. Kalau kita hari ni anak-anak muda tiba-tiba nak meninggal di tengah nazak ni, tanya suka apa? Jadi suka Facebook, buka Facebook, tunjuk kat dia. Tengok Facebook, naik balik oksigen. Kita nampak balik, naik terus meninggal. Ahli Quran meninggal dengan Quran. Satu hari dia kata dia masuk office, datang satu orang beritahu bapak saya sedang nazak, nafas dia dah turun, oksigen dah rendah, minta tolong doktor datang tengok. Dia pun datang tengok. Bila datang tengok, apa kata dia? Dia kata bapak kamu sedang tengah nazak sekarang ni, tunggu masa sahaja. Maka apa yang bapak kamu suka? Anak-anak ni cakap bapak kami suka Quran, sangat-sangat suka dengan Al-Quran. Bacakan kepada beliau Al-Quran. Maka dibacakan kepada bapak Al-Quran, dan bapaknya turut sama baca, meninggal dalam keadaan baca Al-Quran. Tengok, bapak saya ni cerita betul. Sebab tu orang ada istilah keturunan. Bapak saya suka durian. Hari dia nak meninggal, makanan terakhir masuk mulut dia adalah durian. Nak ceritakan benda yang kita suka, kita meninggal dengan benda yang kita suka. Yang kita yang ada pada hari ni. Nenek saya, tak tahulah dia suka roti canai ke tidak, saya tak pasti. Tapi sebelum nak meninggal, 2 minggu dah tak cakap. Hari nak meninggal, tiba-tiba cakap, nak makan roti canai. Nak makan roti canai. Kita ambil roti canai yang tak kata bibir mulut, tak makan pun meninggal dalam keadaan roti canai yang kata bibir mulut. Ini yang kita katakan, apa yang kita suka, itulah kita akan meninggal. Maka ni semua perkara-perkara yang kita lihat, kita berhadapan
jam saya akan bercakap. Dah kali orang tengok jam ni, Ustaz ni bila nak tahlil ni, kita buat tahlil pendek dan kita panjangkan tazkirah. Apa tujuan? Tujuan berdakwah. Orang tahu dah, kalau saya yang baca tahlil, kebiasaannya saya akan mulakan dengan tazkirah paling kurang 10 minit. Kita tanya dia orang, tuan-tuan, Assalamualaikum semua. Okey. Tuan rumah, tuan-tuan, sahabat-sahabat, jiran-jiran tetangga yang ada. Baik. Alhamdulillah hari ini kita boleh berkumpul. Kita nak baca tahlil ni. Soalan saya nak tanya pada saya dan juga pada tuan-tuan, apa dia tahlil yang kita nak baca hari ini? Ni kita nak cari poin nak sampaikan. Apa dia tahlil ni sebenarnya? Semua dia. Tuan rumah macam mana tuan rumah tunduk pun. Tuan imam di sebelah tunduk dah tahu dah kami start tanya apa ni. Okey baik. Lah kita tak tanya pun, kita bercakap tahlil tuan-tuan, tak apalah saya jawab. Ayat Quran yang kita baca. Apa dia ayat Quran yang duduk yang kita duduk baca ni? Apa dia ayat apa? Yang pertama sekali Fatihah. Dalam tahlil yang kita duduk baca tu, yang kita duduk zikir kat antaranya dalam surah ada surah Fatihah. Apa dia surah Fatihah? Saya tak nak ambil panjang-panjang surah Fatihah, saya ambil satu ayat saja dalam surah Fatihah tu. Maliki yaumiddin. Tuhan yang memiliki hari kiamat, mungkin diterjemahkan. Tapi tuan-tuan, kalau kita tengok perkataan din tu, apa maksud din? Tanya Tuan Imam. Tuan Imam, din apa? Tuan Imam dengan confident, agama Ustaz. Oh, lupa dia boleh jawab soalan. Okey, baik. Din tu maknanya agama. Apa yang Allah nak sampaikan? Allah nak kabarkan kat kita hari ini, kita yang hidup kat dunia, bila kita pergi ke akhirat besok, yang ditimbang pada kita semuanya atas timbangan agama. Betulnya pada agama, tak betulnya pun pada agama. Tuan-tuan, hari ini sebab tu bila kalau dalam bab ini semua benda dinilai pada agama, hari ini kita duduk dalam agama ataupun tidak? Adakah agama kita hanya sekadar baca tahlil? Adakah agama kita hanya sekadar waktu nikah dan kahwin, waktu anak dilahirkan, waktu tu baru kita cari agama? Waktu tu baru kita belajar. Semua dengar dia saja. Baik, selesai hak tu kita ambil pula. Hak kedua kita baca dalam tahlil. Apa dia? Alif lam mim zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah. Kita sebut alif lam mim ni. Allah kata alif lam mim, ini dia kitab Al-Quran, zalikal kitab isim isyarat. Ini dia kitab Al-Quran ni. Kita pegang keluar Al-Quran dalam kocek, kita angkat tunjuk ni. Dia ni Al-Quran. Al-Quran. Adakah Allah sengaja nak cakap kat kita ini adalah Al-Quran? Bukan sekadar nak tunjuk kat kita. Al-Quran, kebetulan rumah kita pergi tu pula Al-Quran duduk kat dalam almari kaca ada. Tu Al-Quran yang ada kat situ. Al-Quran yang ada kat atas pintu. Allah suruh kita gantung saja pada kat atas pintu tu. Sebut macam tu, semua dah tunduk kepala. Ni orang kata dakwah kita dah sampai supaya mereka faham tentang agama. Quran bukan cerita benda gantung, bukan cerita benda letak kat erat, tapi Allah kata zalikal kitab la raiba fi, yang tidak ada keraguan padanya. Kita ada keraguan tak pada Al-Quran? Tak ada siapa pun yang berani rasa ataupun tak cakap kita ragu-ragu tentang Al-Quran. Kalau kita tak ragu-ragu tentang Al-Quran, kenapa kita masih lagi tak ikut apa yang ada pada Al-Quran? Ada kita ikut Al-Quran, kita tak ikut pun. Allah kata Al-Quran zalikal kitab, iaitu la raiba hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ni sebagai petunjuk bagi orang yang muttaqin, petunjuk. Kalau Al-Quran Allah katakan petunjuk, kenapa kita tak nak ikut Al-Quran? Ini poin. Baru-baru ni pun sama juga. Ada orang datang beritahu kat taman saya, budak Jutem, pelajar Jutem datang, budak perempuan. Saya duduk kat surau, dia datang, kami nak cari Ustaz Najib. Oh, dia kata Ustaz Najib. Saya pun tak pasal Ustaz Najib di mana, orang kata dia ada apa yang buat Ustaz Najib? Nak panggil datang tengok kat rumah. Apa masalah? Rumah kami ada darurat. Oh, tak apa, nanti saya beritahu Ustaz Najib. Kalau dia pergi, nanti saya bawa Ustaz Najib ni. Dia pun tak tahu betul Ustaz Najib. Dia buat. Tak apalah. Lepas tu, waktu yang sama-sama ramai-ramai tu, kita pun bukan takkan kita nak kata saya boleh halau waktu. Tak, saya tak pandai pun halau waktu. Kemudian dah sembang ramai-ramai, dia orang kata Ustaz, kat taman kita ada seorang jadi Tok Romo perempuan, pandai halau waktu. Dah dia orang cakap macam tu, saya pun kata tak apa, panggillah Tok Romo tu. Kebetulan Tok Romo ni pula letak syarat macam-macam pula, paku 4. Kemudian tai besi. Okey, tai besi, gagak, beras, ada hitam. Kemudian dia kata tak apa, nanti sipu dia akan scan daripada jauh. Saya dengar bunyi scan ni, saya kata ni cerita khurafat. Dia kata tak apalah, saya pergi.
buat solat-solat sunat ke, solat jemaah ke sekali-sekala kat dalam rumah. Yang tak jawab tu maknanya tak buat lah. Saya kata Nabi SAW sebut, wala taj'alu buyutakum quburakum. Jangan kamu jadikan rumah kamu sebagai kubur. Jangan jadikan rumah sebagai kubur. Ini pesanan Nabi kita Muhammad SAW. Wala taj'alu buyutakum quburakum. Kamu semua jangan jadikan rumah kamu sebagai kubur. Apa maksud jangan jadikan rumah sebagai kubur ni? Maknanya jangan biarkan rumah kita tu kosong, tak buat amalan, tak ada langsung, tak dibuat amalan-amalan kat dalam rumah. Amalan sunatnya tidak, yang wajib kalau buat tapi sunatnya tidak ada. Al-Quran tak pernah sekali pun dibaca kat dalam rumah. Al-Quran tak pernah baca. Sampai ke satu tahap rumah tadi kosong daripada rahmat Allah SWT. Tengok apa kata Nabi. Mashtara'a qaumun min baitin min buyutillah. Takkan berkumpul mana-mana orang di dalam rumah Allah ataupun di mana-mana tempat. Kemudian yang pula mashtara'a qaumun min baitin min buyutillah yatluna kitab Allah, yang dibacakan di tempat itu ayat Al-Quran. Wa yatadarasunahu, dan kemudian mereka belajar mengkaji tentang Al-Quran ataupun membaca sesama mereka, illa melainkan Allah nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ke atas mereka rasa ketenangan. Allah akan turunkan ketenangan ke atas rumah tempat yang dibacakan di dalamnya Al-Quran. Ketenangan. Wa wasiyat alaihimur rahmah, dan diturunkan ke atas mereka rahmat daripada Allah. Rumah yang mana-mana yang dibacakan Al-Quran, Allah turunkan rahmat. Wa haffat alaihimul malaikah, para malaikat pula mendoakan kepada penghuni tempat tadi yang membacakan Al-Quran di dalamnya. Wa zakara man indah, bahkan salah satu benda yang cukup hebat, Allah sebut nama mereka di sisi Allah SWT. 4 benda yang Allah bagi pada mana-mana tempat, mana-mana rumah yang dibacakan dalamnya Al-Quran. Saya kata baca Al-Quran. Wala taj'alu buyutakum quburakum, jangan kamu jadikan rumah kamu sebagai kubur. Apa dapat? Faqra'u surat Al-Baqarah fiha, kata Nabi. Bacalah surah Baqarah di dalam rumah kamu, fa innaha tunaffaru syayatin. Kerana siapa yang baca surah Baqarah di dalam rumah, maka dia akan dapat menghalau syaitan. Kamu tak payah bagi Tok Romo, kamu tak payah bagi Ibrahim Maktin, kamu mau potong, kamu mau apa sekalipun, tak payah bagi, sebab Islam tu dah lengkap. Dan semua dah lengkap. Dan Allah sebut, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku telah sempurnakan agama kamu, aku telah berikan segala-galanya nikmat ke atas kamu, dan aku redha agama Islam ini jadi agama kepada pegangan kepada kamu. Maka bila kita yakin dengan Islam, semuanya dah ada, cuma nak buat dengan tak nak buat sahaja. Ini yang berlaku. Bila kita cerita macam tu semua orang, habis tu apa kami nak buat, Ustaz? Baca Quran. Dia pun habis tu ni ada gangguan-gangguan. Saya tanya gangguan macam mana? Ada. Dia kata duduk dalam bilik, tiba-tiba pintu bergocang, bunyi macam orang ketuk. Saya kata buka je lah, ada bunyi orang ketuk. Dia kata tak berani buka. Habis tu kamu tahu mana ada orang ketuk? Saya dengar dalam rumah ni memang tak ada siapa-siapa. Dia kata perasaan kot, tak tahulah. Dia kata tapi kadang-kadang dengar bunyi buli, orang duk main buli kat atas lantai. Dia kata bunyi buli macam tu atas lantai. Dia kata macam ni lah, kamu pernah tak baca surat khabar ke, baca dalam mana-mana Facebook ke? Contohnya ketua polis Melaka mengatakan satu kes telah berlaku di Bukit Beruang. Seorang lelaki dijumpai dicekik oleh hantu Pontianak dan telah meninggal dunia. Kes telah selesai kerana diklasifikasikan sebagai perbuatan hantu. Contoh pernah jumpa? Tak pernah jumpa. Tak pernah ada lagi orang mati kena cekik dengan hantu. Ada pernah dengar mati kena cekik dengan hantu? Tak ada pun. Buat pun nak risau kita tak ada orang. Gamak kamu dengar sangat bunyi-bunyi macam tu, tanya siapa dia? Oh, kat luar, aku kat dalam. Cuba cakap dengan saya tu. Dia kata, Ustaz, tak jumpa, tak apalah Ustaz. Mau jumpa cakap, tak apa ni Ustaz. Tingkap rumah tiba-tiba terbuka. Dia kata, Ustaz, tak apalah, saya kata. Saya membaca lah apa-apa yang betul. Minta ada orang baca surah Baqarah, tapi agak hari ni buat macam okey lah kot, dah tak ada call, tak ada mesej apa-apa. Ini yang berlaku pada kita. Kadang-kadang kita gunakan peluang-peluang yang ada. Orang panggil kita, waktu mungkin kamu akan duduk berada pada tempat yang pelbagai.
telah jadikan Al-Quran itu, kami mudahkan Al-Quran itu, sehingga fahal bimudakir, ada tak orang-orang yang nak ambil peduli, yang nak ambil peringatan daripada apa, dibacakan, dimudahkan baca Al-Quran, dimudahkan untuk menghafal, maka bacalah ayat-ayat yang tertentu, sampaikanlah, kita katakan hikmah-hikmah yang tertentu, supaya dengan benda yang kita sampai itu akan menyebabkan manusia tertarik pada agama, sebagaimana yang dibuat oleh Nabi SAW pada perjanjian Aqabah. Nabi tidak hanya berdakwah kepada penduduk Mekah semata-mata, dan Nabi juga berdakwah kepada orang yang datang daripada luar Mekah. Ini cara yang boleh kita buat, dan masing-masing berdasarkan kemampuan yang ada pada kita. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu antara apa yang kita dapat daripada pengajaran perjanjian Aqabah yang pertama ini. Maka inilah yang disebut di dalam kitab ini, apa yang kita lihat bagaimana Nabi mengunjungi mereka dan memperkenalkan diri sebagai petunjuk dan menyeru mereka kepada agama tauhid, dan berulang alik ke sana kemari, dan akhirnya sampailah mereka menerima dakwah Nabi SAW. Daripada jumlah 12 orang itu, datang kali yang kedua bertukar jadi 73 orang atau 72 orang. Berlaku pula perjanjian Aqabah yang kedua, sehingga berlakunya peristiwa hijrah Nabi SAW ke Madinah. Baik, Allah Ta'ala alam bisawab. Kita buka sedikit hadis dalam kitab Syama'il. Baik, hadis yang ke 24. Hadis yang ke-24. Hadis diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Siapa dia Anas bin Malik? Anas bin Malik ni di antara khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi khadam kepada Nabi selama 10 tahun. Waktu umur 9 tahun, mak dia pegang tangan dia pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, aku tak ada benda nak bagi kat kau, ambillah anak aku ni dan jadikan sebagai khadam. Anas bin Malik, mak dia pegang tangan anak, bawa pergi jumpa Nabi, minta anak ni jadi khadam pada Nabi. Dia duduk dengan Nabi waktu berumur 9 tahun. Waktu Nabi SAW wafat, umur beliau dah pun 20 tahun. Nabi doakan 3 doa kepada Anas bin Malik. Doa yang pertama iaitu Allahumma aksir maluhu wa aksir waladuhu wa tawil umrahu. 3 doa Nabi kata, iaitu yang pertama, ya Allah, engkau jadikanlah budak ini banyak hartanya, jadikanlah budak ini banyak zuriatnya, dan panjanglah umurnya. Dan 3 doa tersebut menjadi benda yang betul-betul berlaku, iaitu Anas bin Malik di antara sahabat yang kaya. Beliau mempunyai satu kebun, yang kebun itu telah diwakafkan kepada Nabi, kebun yang dia sayang. Baik, kemudian yang kedua pula, anaknya berjumlah 100 orang. Hebatnya doa Nabi, dapat anak 100 orang, Anas bin Malik. Allah panjangkan umurnya. Ada riwayat mengatakan beliau meninggal waktu berusia 100 tahun pada tahun 73 Hijrah, lebih kurang macam tu, iaitu pada usia 100 tahun. Ini Anas bin Malik, seorang sahabat yang hebat, meriwayatkan hadis sekitar 1700 lebih hadis. Anas bin Malik di antara sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW, setanding dengan Ibnu Abbas yang juga seorang kanak-kanak pada tersebut. Baik, maka Anas bin Malik ini menceritakan kerana sya'rul Rasul sallallahu alaihi wasallam, adapun rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ila nisfi uzunai, iaitu sampai ke cuping telinga, sampai ke telinganya. Rambut Nabi ada 2 passion. Satu dipanggil al-jumah. Al-jumah ni kalau sekiranya sampai ke bahu dipanggil al-jumah. Okay. Kalau sekiranya ditarik, dibelahkan tengah itu, ditarik ke kiri dan ke kanan sampai ke telinga, kita panggil al-wafrah. Al-wafrah pada telinga, al-jumah adalah pada bahu Nabi. Permulaan Nabi biarkan rambut Nabi berada di hadapan, sehinggalah bila melihat orang Nasrani juga membiarkan rambut Nabi ke hadapan, maka Nabi telah buatkan belahan pada tengah rambutnya, sehingga jadi belahan kiri dan kanan. Belahan inilah yang menyebabkan rambut tadi sampai ke telinga yang dipanggil al-wafrah, dan belakangnya sampai ke bahu yang disebut sebagai al-jumah. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua pula hadis diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, kuntu a'tasilu ana wa Rasul sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Aku telah mandi, berkongsi mandi, aku pernah berkongsi mandi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu bekas air. Nak ceritakan betapa
caringnya, lovingnya, bahkan kita katakan romantiknya Nabi SAW sampai pernah mandi satu bekas dengan Nabi. Pernah mandi sebekas dengan isteri? Pernah? Pernah. Dia pernah. Baik, ada orang pernah tapi tak tahu lah kalau saya rasa buat tabi'an. Tak gamak lah. Tapi Nabi buat. Dia katakan ni hebat Nabi SAW sampai Nabi mandi bersama dengan Aisyah satu bekas. Bagaimana Nabi tunjukkan kat kita ni sikap seorang suami kepada isteri, sehingga Nabi SAW mandi satu bekas dengan Aisyah radhiyallahu anha. Wa kana lahu sya'run fawqa al-jummati wa duna al-wafrati. Kata dia, Nabi SAW memiliki rambut yang panjangnya di atas bahu dan di bawah cuping telinga. Di atas bahu dan di bawah cuping telinga, maknanya yang kanan sampai ke cuping dan yang belakangnya dipanggil jumah, iaitu sampai ke bahu. Ini hadis yang kedua daripada Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang ketiga, Al-Barra bin Azib, salah seorang sahabat Nabi ini pun juga kanak-kanak. Ini dia ada orang yang Nabi SAW doakan juga. Dia meninggal pun lebih kurang umur 100 tahun lebih. Kata Al-Barra bin Azib, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam marbu'an. Adapun Nabi seorang yang memiliki bentuk tubuh yang sederhana, ba'idan bainal mankibain, dan kedua-dua bahu bidang, wa kanat jummatuhu tadribu syahmata uzunan, dan rambutnya menyentuh kedua-dua cuping telinga. Handsome-nya Nabi. Dibelahnya rambut tengah, rambut dibiarkan sampai ke cuping telinga, dan rambut belakangnya sampai ke bahu. Baik. Bagi orang yang rambut macam Nabi ikan mayang, kita dah sebut sebelum ni rambut Nabi ikan mayang mungkin sesuai untuk belah tengah. Tapi kalau rambut pendek belah tengah nampak skema sangat lah pula. Nampak belah tengah nampak pelik sangat lah pula. Melainkan belah tepi. Tapi kalau rambut panjang macam tu, comel, cantik. Contohnya. Dan begitulah rambut Nabi. Dalil dekat sini juga nak menunjukkan betapa Nabi SAW ada waktu dan ketika Nabi tak pakai pun serban, kopiah ataupun apa-apa atas kepala. Dalil sebagaimana yang disebut di dalam sahabat-sahabat yang melihat Nabi berkeadaan sebegitu rupa. Ada orang yang marah yang mengatakan tak, kita orang lelaki mesti kena pakai kopiah, mesti kena pakai serban dan sebagainya. Ada kalau kita kaji hadis, contohnya macam Ahlu Mekah, orang Madinah, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mereka pakai, dia panggil Salafi, pakai serban yang ditutup kat atas kepala. Tutup gitu. Kat mana dalil mereka ambil? Kerana ada dalil yang menunjukkan yang Nabi SAW kadang-kadang Nabi ikat kepalanya dengan kain, satu kain diikat kepalanya. Sebab tu kita tengok mazhab Abu Hanifah, orang-orang India datang ke Malaysia waktu pergi solat, dia pakai sapu tangan. Kat mana ambil? Iaitu datang daripada hadis Nabi, hadis daripada Anas yang mengatakan Nabi ikat rambut Nabi dengan satu kain. Lepas ikat, apa yang buat? Nabi akan letakkan satu serban yang ditutupkan sebagaimana orang Salafi pakai. Ada pun yang ikat serban sebagaimana hari ini diselempangkan pula selempang hijau. Ya anak-anak ni adakah datang ada senang ataupun tidak? Ada juga yang Nabi pakai serban, dan dalil yang menunjukkan yang Nabi pakai serban. So tak pakai pun ada dalil, pakai pun ada dalil, pakai tak serban kat atas kepala pun ada, diikat serban pun ada juga. Songkok ada tak? Songkok tak ada. Kopiah ada tak? Kopiah juga tak ada lagi pada waktu tersebut. Melainkan satu, bukan dia macam kopiah yang tinggi, yang tajam tu, itu ada. Kalau kita tengok dalam, nanti kita akan masuk dalam bab apa yang Nabi pakai. Bahkan ikat rambut, contohnya mungkin ada anak-anak muda kita yang ikat rambut buat tocang. Ada tak Nabi buat tocang? Ada Nabi buat tocang. Nanti kita terakhir dalam bab ni kita akan jumpa Nabi pernah buat tocang. Berapa tocang Nabi buat? Nabi buat 4 tocang. Bukan tocang, maaf cakap dah takut tersilap faham. Bukan tocang, Nabi dendan. Nabi dendan dan rambut Nabi dengan 4 dendanan. Macam mana dendan? Dendan ni diikat, dendan halus supaya dapat rambut tadi ke kepala Nabi. Rambut Nabi kan panjang. Bila yang Nabi dendan? Ada masa. Bukan waktu pergi supermarket, bukan waktu pergi main date, bukan waktu pergi Tesco, bukan waktu pergi ke kelas yang Nabi dendan. Bila Nabi dendan? Waktu pembukaan kota Mekah dalam peperangan. Waktu berperang, apa tujuan Nabi dendam waktu berperang? Kerana nak mengelakkan daripada terlekat debu dan senang untuk bergerak, supaya rambut berada dalam keadaan kemas. Yang ni tak apa. Nak pergi berperang ke Palestin, silakan buat dendam rambut. Tapi nak pergi lepak tepi jalan, tak payah dendam, tak apalah. Okay. Kalau kita jawab, aku ikut sunnah Nabi dendam rambut, tak, mohon mengaji tak habis. Okay, cerita saja. Itu kan
dibuat oleh Nabi. Bila yang Nabi dendam, hadis menceritakan waktu Fathu Mekah, ketika mana pembukaan kota Mekah. Baik, kita dah cerita pun, kalau tak ingat dah, yang dalam bab botak kita dah ceritakan. Ada juga yang skinhead, tanya dia kenapa kau botak. Dia kata, ini sunnah, walaupun aku skinhead tapi aku ikut sunnah kepala botak, ikut Nabi. Banyak kau punya sunnah. Botak bukan datang daripada sunnah Nabi SAW. Bahkan ikut mazhab Maliki, hukum botak adalah haram. Tak apa sebab, melainkan bersebab. Bila dibolehkan botak? Dua keadaan. Okay. Yang pertama, nak kata Anas, Nabi tidak botak rambut melainkan pada waktu haji. Nabi tak botak pun rambut melainkan pada waktu haji. Yang kedua, Nabi tak botak pun rambut. Bukan Nabi botak, tapi Nabi pernah perintahkan anak Ja'far bin Abi Thalib yang kematian bapa untuk dicukurkan kepala mereka, kerana waktu tersebut waktu berkabung, anaknya tak mandi, rambutnya kusut masai, takut lekat kotoran-kotoran pada rambut. Ini perintahkan sahabat botakkan kepala, tujuan nak jaga kebersihan. Yang tu dibolehkan. Yang ketiga, cerita Umar Al-Khattab yang membotakkan seorang lelaki yang bernama Nasir bin Hajjaj. Nasir bin Hajjaj ni, satu hari Umar Al-Khattab mendengar siulan perempuan-perempuan di Madinah. Cerita perempuan gatal ni bukan cerita zaman hari ni. Zaman Madinah dulu dah ada perempuan gatal. Apa yang dibuat? Nabi berjalan, Umar Al-Khattab berjalan di tengah-tengah bandar Madinah, dengar perempuan-perempuan Madinah ni menceritakan tentang menjadi siulan pada mereka. Alangkah bahagianya hari kami hari ini kalaulah sekiranya muncul di hadapan kami Nasir bin Hajjaj. Umar pun pelik, kenapa nama Nasir bin Hajjaj ini disebut di bandar ni, orang-orang Madinah, perempuan-perempuannya. Sampailah diminta dicari siapa Nasir bin Hajjaj, dibawa di hadapan Umar Al-Khattab. Bila Umar Al-Khattab tengok Nasir bin Hajjaj, apa dia buat? Tengok-tengok rupanya orangnya single, orangnya handsome sangat-sangat. Lalu kata Umar Al-Khattab, botakkan kepala Nasir bin Hajjaj supaya jadi tak handsome. Botakkan kepala dia. Akhir sekali botakkan kepala, dilepaskan. Rupa-rupanya makin botak makin handsome. Lagi perempuan gila kat dia botak kepala. Siapa nak rasa handsome, botak kepala. Okay, baik. Lagi handsome. Bila dah lagi handsome, lagi jadi tarikan pada perempuan, Nabi panggil balik. Umar Al-Khattab panggil balik datang. Akhir sekali apa Umar buat? Umar pakai gaus sorban kat atas kepala dia. Pakai gaus sorban supaya tak nampak handsome sangat. Rupa-rupanya bila pakai sorban makin bertambah handsome. Last sekali dia ambil keputusan dibuang dari daerah ke Basrah. Akhir sekali dia berada di Basrah. Kerana apa? Kehansaman dia mengganggu orang yang lain. Betul, kadang-kadang dah terlalu handsome mengaku susah je. Katalah kalau ada jaga kita tengok semua tak betul. Betul lah ni, tak ada masalah lah pada hidup. Kalau ada kita botakkan kepala dulu, tengok macam mana. Baik, wallahu ta'ala alam bisawab. Kita sampai hadis yang ke-26. InsyaAllah kita sambung hadis yang ke-27 nanti. Baik, ada soalan untuk kongsi? Ada soalan? Ya. Berkenaan dengan IS ni, ya. pada peringkat awal dulu lah yang SIS ke IS? IS. IS bukan SIS. Sekali. ISIS lah, IS. SIS lain, IS lain. SIS Sisters in Islam. IS okey. Peringkat awal ni dulu, kalau kita tengok berkenaan dengan Syria, jadi mana peperangan antara orang Islam untuk Ahlussunnah wal Jamaah dengan pihak Syiah. Dan pada hari itu pula, mereka yang berjuang kepada pihak Syiah ni dikatakan sebagai sesat lah. Jadi macam mana pandangan Ustaz ni, mana mereka pun mengharamkan Syiah, mengharamkan IS ni juga. Okey, baik. Yang pertama sekali berkaitan tentang IS. Allah Ta'ala alam, saya tak pasti. Saya yang pertama saya tak duduk kat tempat tu. Tapi saya akan pergi ke, bukan ke Syria, saya akan pergi ke Jordan. Bulan depan saya pergi ke Jordan, mungkin boleh dapat maklumat lah. Apa namanya, tentang IS ni saya baca banyak sangat-sangat berkaitan IS. Di antara pro dan kontra. Ada yang mengatakan video-video yang dihantar tu, ada video yang dibuat oleh mereka untuk nak mengatakan IS tu jahat dan sebagainya, sedangkan tak sebegitu. Yang keduanya pula ada yang mengatakan betul-betul memang IS ni antara yang jahat, sebab mereka mendapat dana daripada yang disyaki
pastilah, sebab mustahil satu kumpulan militan yang sebegitu kokoh kemudiannya pula mempunyai kekuatan yang begitu kuat, melainkan mesti ada tangan-tangan di belakangnya. Wallahu ta'ala alam. Pendirian saya selagi benda tu benda yang kita tidak pasti. Kalaulah betul IS tu bunuh orang sebagaimana yang kita tengok sembelih bunuh orang tu, dan itu bukan datang daripada Islam. Sebab dalam Islam tak dibenarkan nak bunuh orang, didera, dibuat begitu kokoh. Antaranya dalam Al-Quran Al-Qur'an, Udhina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu. Diizinkan kamu berperang sekiranya kamu diperangi. Bila diperangi baru boleh perang orang. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin. Orang-orang yang dihalau keluar daripada kampung halamannya, dia berhak untuk mempertahankan sampai ke titisan darah yang terakhir. Siapa yang menceroboh, mereka adalah penjenayah. Orang yang penduduk setempat bukan dinamakan sebagai penjenayah. Okey, kat situ kita punya stand. Yang ketiga, faman ya'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma 'tada 'alaikum. Siapa yang musuhi kamu, musuhi mereka sebagaimana musuhi kamu. Maknanya kita tak boleh memulakan permusuhan dengan orang, melainkan kita dimusuhi terlebih dahulu baru kita boleh mempertahankan diri. Yang keempat, hadis Nabi SAW, la tatamannaw liqa'al 'adu fa idza laqitumuhu fasbutu. Kata Nabi, jangan kamu bercita-cita nak bertemu dengan musuh, tetapi bila kamu bertemu dengan musuh, hendaklah kamu berada dalam tetap, tak boleh nak lari pada waktu tersebut. So keadaan yang berlaku di Syria ni, mereka ni dikatakan datang daripada tempat yang luar, masuk ke sana, kemudiannya pula macam-macam benda yang dibuat. Cerita di antara benar dan tidak, kita sendiri pun tak pasti bagaimana keadaannya, tapi gambaran yang umumnya menunjukkan seakan-akan apa yang mereka lakukan itu terkeluar daripada apa yang Islam gariskan. Keganasan, disembelihnya, diminta orang masuk mengucap kalimah syahadat pada tak dibunuhnya. Walaupun mereka berlawan dengan Syiah sekalipun, Islam tidak menjadikan orang yang berlainan mazhab, berlainan agama dengan kita sebagai musuh yang harus untuk dibunuh, melainkan pada tempat-tempat yang tertentu saja. Contoh hari ini kalau kita marah dengan orang Yahudi datang ke Malaysia, tak boleh bunuh Yahudi, melainkan berada di medan perang orang yang berlawan dengan kita. Waktu Umar Al-Khattab masuk ke Palestin nak menawar Baitul Maqdis, dia berdiri di hadapan tentera Islam. Apa yang dia kata? Jangan bunuh orang tua, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh kanak-kanak, jangan tebang pokok, jangan bunuh binatang-binatang ternak, dan jangan robohkan mana-mana tempat ibadat. Ini asas dalam Islam yang kita pegang ketika mana kita nak berperang. Dan ini yang dipakai sehingga Islam mengharamkan penggunaan bom atom. Islam haram. Apa sebab? Kalau bila gunakan bom atom yang menyebabkan orang yang tak berdosa pun akan terlibat sama. Tiba-tiba kalau Islam, kalau dinamakan mereka dengan Islam, tapi mereka buat benda yang macam tu, saya tak kena lah. Walau bagaimanapun saya tak pasti benda ni betul ataupun tak betul apa yang dilakukan oleh mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Cumanya salah satunya antaranya propaganda barat, kerana dia takut. Di sana ada kumpulan yang dipanggil Jabhatul kumpulan jihad Islam yang mana mereka mempertahankan dengan betul-betul. Mungkin mereka takut kepada kumpulan-kumpulan ini menyebabkan mereka createkan beberapa kumpulan yang lain supaya berlaku banyak kumpulan dan akhir sekali bergaduh bersama mereka. Dan yang mereka nak kekalkan Bashar al-Assad. Bila dikekalkan Bashar al-Assad, maka mereka akan kekalkan negara itu berada dalam keadaan perang. So mereka selamat, mampu menyelamatkan Israel daripada diganggu. Sebab bahaya jatuh Bashar, takut naik pula orang yang berhaluan kanan ni, maka dia memberi pesan pada Israel. Sebab itu dijadikan keadaan yang huru-hara seperti itu. Baik. Best. Ada? Ya, okey. Siapakah Hajjaj bin Yusuf? Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ini cerita panjang. Okey, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni di antara ada yang disebutkan dia sebagai orang yang zalim dan sebagainya waktu dia memerintah. Waktu tersebut macam-macam perkara kezaliman yang dibuat. Walau bagaimanapun, dalam sebahagian ulama mu'arrikin dia panggil dia tawakuf dalam bab nak menghukumkan beliau. Tapi dia masuk di antara orang-orang yang menggunakan kuasa yang ada padanya untuk menzalimi orang-orang yang berada di bawahnya. Tuan termasuk di kalangan orang yang zalim. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, beliau telah memerintah jadi gubernur pada waktu tersebut, dan ramai orang yang dizalimi oleh beliau. Begitu juga dengan sama kes macam zaman yang bunuh apa tu? Sayyidina Husain. Apa nama? Allah SWT tak ingat. Itu sama juga. Itu pun sebahagian Yazid Muawiyah. Itu
sama juga. Cerita ini cerita yang Allah Ta'ala alam disebut orang-orang Syiah yang cuba membuat-buatkan, keritkan cerita supaya kita nampak buruk. Macam-macam benda sebenarnya. Kadang-kadang bila kita buat baca sejarah-sejarah yang ada, yang kena pastikan betul-betul sejarah itu sejarah yang kita baca tidak datang daripada sumber-sumber yang dhaif, yang lemah. Antaranya cerita bagaimana kisah anak Umar pernah menjatuhkan hukuman sebab ke atas anaknya minum arak. Dia nak cerita benda yang baik, tapi waktu yang sama dia tembak pakai 2 peluru. Dia nak, kononnya dia nak puji hebatnya Umar bin Khattab menjatuhkan hukuman pada anak, tapi waktu sisi yang lain konon-konon dia nak kutuk Umar. Tengok Umar macam mana jadi Amirul Mukminin sedangkan anaknya minum arak. Anaknya minum arak. Bila kita kaji balik cerita tu adalah cerita dongeng. Datang daripada mana? Datang daripada Syiah. Banyak cerita-cerita yang datang daripada Syiah sebenarnya dalam masyarakat kita. Hari ini lepas tu kena pastikan betul-betul. Baik.